Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah Ros dalam kelas PDPR Cup. Kali ini bagi subjek Lughatul Quran. Hayya nata'allamu Lughatul Arabiyyah ma'a Ustazah Ros. Baiklah. Bagi tahun 5, tajuk pertama, kita akan mempelajari Al-Arkam wal-A'dad. Ma makna Al-Arkam wal-A'dad? Arkam wal-A'dad bermakna nombor dan bilangan. Nombor dan bilangan. Mam, apa beza nombor dan bilangan? Okey, di sinilah perkataan ni anak-anak kena ingat maksudnya. Arkam, bila soalan, uktub al-arkam. Uktub al-arkam. Bermakna anak-anak kena tulis nombor. Anak-anak kena tulis nombor. Manakala bila soalan uktub al-a'dad. Uktub al-a'dad. Bermakna anak-anak kena menulis perkataan bagi nombor tersebut. Okey, faham beza antara arkam wal a'dad? Okey, semat dalam kepala. Baiklah. Untuk tahun 5, kita akan mempelajari nombor wahid. Silap. Mi'ah wa wahid ila mi'ah wa khamsun, iaitu 101 hingga 150. Untuk pelajaran bahasa Arab, Ustazah lebih suka menggunakan kaedah atau formula supaya anak-anak lebih memahaminya. Okey, untuk nombor dan bilangan ni Ustazah akan bagi 3 formula macam mana untuk anak-anak kuasai dia. Okey, tapi kena ada syarat-syarat dia lah. Anak-anak kena ikut, kena ingat apa pesanan Ustazah dan kena hafal. Okey, Ustazah dah tulis di bawah tu. Kena hafal ejaannya. Iaitu ejaan bagi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12. Kemudian ejaan 100. Ingat, bukan ejaan dalam bahasa Melayu, tapi dalam ejaan Arab. Okey, baiklah. Kenapa ya? Di sinilah Ustazah kata tadi, kaedah dan formula. Bila anak-anak dapat kuasai ejaan 1 hingga 10, 11, 12 dan 100 dalam bahasa Arab, anak-anak akan dapat menulis ejaan bagi nombor-nombor lain dengan mudah. Pendek kata sekarang, kacang je tu. Okay? Dan anak-anak juga kena tahu eja belas dalam bahasa Arab iaitu asyarun. Asyarah. Untuk ejaan nombor 13 dan 19. Okey, di sinilah kaedahnya. Hanya perlu tambah huruf perkataan asyarah. Okey, contoh. Salah satun 3. Untuk kita tulis 13, salah satun tambah perkataan asyarah, dia akan jadi salah satun, salah sata asyarah, 13. Okey, kita cuba untuk nombor 15. Okey. 5 dalam bahasa Arab? Betul, khamsatun. Bila kita nak tulis perkataan 15, kena tambah perkataan apa anak-anak? Ya, perkataan asyarah. Jadi, dia akan berbunyi khamsata asyarah. Okey, kita pergi ke kaedah seterusnya. Untuk ejaan 20. Okey, guna ejaan nombor 10. Asyaratun. Buang huruf ta marbutah. Buang huruf ta marbutah. Tambah waw dan nun. Tambah waw dan nun. Bila ada huruf waw, huruf sebelum huruf waw perlulah berbaris hadapan. Okey. Untuk kaedah ini, anak-anak kena ubah baris huruf pertama dan huruf kedua. Huruf pertama berbaris di bawah dan huruf kedua kita matikan. Asyaratun 10. Ishruna 20. Faham tu? Okay. Seterusnya, kita pergi kaedah
menulis perkataan atau menulis ejaan nombor 30, 40, 50, 60, 70, 90. 80 tak ada lah. Ustazah tertinggal ke? Tidak. 80 ada kaedah tersendiri. Tunggu. Kita amati dulu kaedah untuk menulis ejaan bagi 30, 40, 50, 60, 70 dan 90. Baiklah. Guna ejaan nombor 3, salasatun, 4, arba'atun, 5, khamsatun, 6, sittatun, 7, sab'atun, 9, tis'atun. Okey, apa perlu buat seterusnya? Buang huruf terakhir iaitu ta marbutah. Buang huruf terakhir ta marbutah. Kemudian tambahkan huruf waw dan nun. Tambahkan huruf waw dan nun. Salasatun, dia akan menjadi salasuna. Okey. Begitulah juga untuk nombor 50 dan seterusnya. Okey. Kita cuba? Boleh? Okey, kita cuba dengan nombor 60. 6 dalam bahasa Arab. Ya, betul. Sittatun. Okey, apa kaedah kita perlu buat seterusnya? Buangkan huruf terakhir, kemudian tambah waw dan nun. Perlu ubah baris tak huruf pertama dan kedua? Tidak perlu. Okey? Jadi, sittatun 6, sittuna 60. Baik. Seterusnya. Nombor 80. Tadi tertanya-tanya. Ustazah salah nombor tadi. 70, 90. Tertinggal nombor 80. Tidak. Sebab, saya ulang tadi, 80 ada kaedah tersendiri. Sebab dia ada tambahan huruf ya. Okey. Guna ejaan 8. Samaniyatun. Okey. Buang huruf ya dan huruf ta marbutah. Dia buang sekali dua huruf. Huruf ya dan huruf ta marbutah. Kemudian tambahkan waw dan nun. Perlu ubah baris? Tidak perlu. Huruf pertama dan kedua tidak perlu ubah baris. Dan apabila ada huruf waw, huruf sebelum huruf waw mestilah berbaris hadapan atau dhammah. Samaniyatun akan menjadi samanuna untuk 80. Baik, itu kaedah menulis perkataan. Okey, kita masuk kaedah yang seterusnya, iaitu kaedah menulis nombor. Penulisan nombor dalam Arab sama caranya kita menulis nombor dalam Rumi. Baiklah. Saya buat contoh di sini 35. Anak-anak tulis nombor 35 dalam Rumi mula dengan nombor 3 atau nombor 5? Ya, mula dengan nombor 3. Tulis daripada kanan atau daripada kiri? Ya, daripada kiri. Begitu jugalah bila kita hendak menulis nombor Arab. Mula daripada kiri. Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Okey, jangan tulis daripada kanan ke kiri. Kita tulis nombor 3 tu belah kanan. Nombor 5 belah kiri. Dia dah tak jadi dah 35. Yang jadinya 53. Di sinilah banyak kesilapan dalam menjawab soalan peksa bila dikendaki menulis nombor. Tulis nombor terbalik. Ingat, sama kaedahnya kita menulis nombor dalam Rumi kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Mulakan dengan nombor 3, kemudian nombor 5. Manakala kalau 3 nombor, 135. Tulis 1 dulu, kemudian tulis 3 dan yang terakhir tulis 5. Dari kiri ke kanan. Ingat ya, semat dalam kepala. Okey, seterusnya kaedah yang kedua. Kaedah menyebut atau membaca perkataan. Okey, yang ini untuk 2 nombor. Untuk 2 nombor.
Okey, dalam bahasa Melayu, dalam Rumi, kita hanya sebut 35. Kita sebut 35. Tetapi untuk dalam bahasa Arab, kita kena sebut sa dulu. Anak-anak belajar matematik bukan? Okey, bila bahasa Arab nombor ni kita gabung jalin dengan mata pelajaran matematik. Okey. Kita kena sebut sa dulu, iaitu kena sebut 5 dulu, kemudian baru kita sebut puluh. Apa makna? Okey, maknanya kita kena sebut 5 dan baru sebut 3. Dia akan berbunyi 5 dan 30. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut 35. Tapi dalam bahasa Arab, kalau kita translatekan cara membacanya, 5 dan 30. Bila dua nombor, kena tambah perkataan wa. 5 dalam bahasa Arab, khamsatun. 30 dalam bahasa Arab, salasuna. Dan tambahkan wa di tengah-tengah. Dia akan jadi khamsatun wa salasuna. Baik, kita cuba nombor 89. 89. Nak sebut mana dulu? 8 dulu ke ataupun 9 dulu? Okey, sebut sa dulu iaitu 9. 89. Sebut 9 dahulu. 9 dalam bahasa Arab tis'atun. Tis'atun. Okey, 80 dalam bahasa Arab samanuna. Samanuna. Jadi 89 tis'atun wa samanuna. Faham tu? Okey, seterusnya kita beralih kepada 3 nombor. Okey, macam saya kata tadi, kita gabung jalin dengan matematik. Kena sebut ratus, lepas ratus kita sebut sa, lepas sa kita sebut puluh. Macam tadi, untuk 2 nombor, kita sebut sa dulu, baru puluh. Bila 3 nombor, ratus, sa, puluh. Kesimpulannya kita kena sebut 105 dan 30. Okey, bila 3 nombor kena ada tambah wa. Okey, 100 dalam bahasa Arab, mi'atun. Okey, wa. Okey, tambah perkataan wa dulu. 5 dalam bahasa Arab, khamsatun. Tambah wa lagi selepas dia. 30 dalam bahasa Arab, salasuna. Jadi dia akan jadi mi'atun wa khamsatun wa salasuna. Boleh ikut bersama Ustazah anak-anak? Boleh faham? Untuk 3 nombor kita sebut daripada ratus, kemudian nombor sa, kemudian nombor puluh. Kalau kita translatekan 100 dan 5 dan 30. Okey? Mi'atun wa khamsatun wa salasuna. Okey. Mudah bukan bahasa Arab? Ingat kaedah, bahasa Arab akan jadi mudah. Okey, bersama Ustazah Ros. Okay, kita jumpa di lain kali, lain masa untuk tajuk yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.